Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, saya cari posisi yang lebih selesa kejap Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Just a quick update tentang progress saya selepas prosedur surgery yang saya hadapi pada hari Selasa yang lepas. Hari itu saya ada share satu video. Sebenarnya video itu saya record sebelum prosedur pada hari Selasa dan saya upload selepas prosedur. Okay, selepas surgery, dan ini merupakan video yang saya record hampir 72 jam selepas surgery, lebih kurang macam tu lah. Okay, tapi saya punya prosedur pada hari Selasa kan, pukul 8 malam, dan sekarang ni kalau tak salah saya dalam dekat pukul 11, lebih kurang macam tu lah. Okay, okay, so maaf kalau video ni ada macam apa sikit a bit shaking, right? So saya tak ada pakai tripod everything, saya just pakai tangan saya saja. So just bear with me, okay? Yalah, maybe orang cakap kenapa tak share after you dah betul-betul ready dengan betul-betul ready, betul-betul dah sihat. Tapi saya just nak share the fresh, saya nak sebut pun tak boleh dah, fresh experience, okay, selepas surgery, apa yang ada hadapi. So kalau 1 bulan nanti bila saya dah sihat, okay, dah boleh bercakap dengan lebih baik, dah boleh dah sihat betul. Maybe saya tak share the genuine experience, okay. So sekarang ni adalah saya boleh share dengan anda the genuine experience, okay, after surgery. Apa yang saya boleh katakan, ini adalah the most painful surgery yang saya hadap. Okay, saya dah masuk surgery room dah 6 kali, ini kali ke-6. Kena belah perut tu dah biasa. Saya boleh tahan, tapi ini adalah surgery yang berkaitan dengan tulang belakang. Okay, di mana you duduk pun you kena support tulang belakang, you berdiri pun you kena support tulang belakang. So yeah, saya stand up first. Okay, I stand up. Okay, maybe it's quite painful to sit down, but it's okay. Abaikan yang kat belakang tu. Okay. Yalah, saya buat video dalam keadaan berdiri. Jarang-jarang saya buat video dalam keadaan berdiri. Tak apalah, saya buat video dalam keadaan berdiri. Apa saya nak cerita awal tadi Okay, saya cerita sebelum surgery tu memang doktor dah bagi tahu tentang apa yang saya akan lalui, prosedur yang akan saya lalui. Di mana dia ada 2 jenis operation untuk yang ni. Saya tak pasti saya sebut dia dengan betul ataupun tidak. Yang kat depan dia microdystophy apalah. Okay, nanti saya akan letak dalam letak dalam tajuk lah kan. Okay, tangan saya pun masih lagi biru lepas daripada masuk antibiotik everything. Okay, jap, macam mana saya nak susun my experience ni? Okay, saya cerita dulu lah. Okay, before surgery, saya sendiri tak pasti bagaimana keadaan surgery ini. Walaupun saya pernah berhadapan dengan pelbagai jenis pembedahan sebelum ini, tapi this is my first spine surgery. I hope this is the last one. Okay, so saya tak tahu nak experience macam mana. Tapi I just get ready lah. Saya bersedia dengan segala kemungkinan, keadaan dia, risiko dia sudah diterangkan oleh doktor.
Dan kalau nak cerita balik, pengalaman masa sebelum surgery tu, saya dah sakit dah lama, lebih kurang 5 tahun. Itu yang saya ingat lah after saya didiagnose DDD, degenerative disc disease, dan saya ada herniated disc. Saya belum ada sciatica pada ketika itu. Maybe ada sakit lah sikit kepada bahagian kaki, tapi pas if I'm not mistaken, lebih kurang 2 tahun macam tu, saya dah start untuk ada rasa sakit kaki. Dan lebih kurang 1 tahun lebih, saya dah start rasa numbing, sekebas pada bahagian kaki sebelah kanan saya. Sebenarnya masalah saya pada bahagian kaki sebelah kiri, tapi lebih kurang 1 tahun lebih saya rasa sakit pada kaki sebelah kanan, dan rasa sakit itu lebih teruk daripada apa yang saya hadapi sebelum ini, di mana dia tak hilang. Even dia waktu you tidur, you boleh terjaga sebab terlalu sakit. So saya sakit dah lama. 5 tahun tu adalah first diagnose lah. Tapi saya sakit semasa saya sekolah menengah lagi. Saya ada kecederaan sikit pada masa sekolah menengah tu, saya jatuh. Itu pengalaman pertama lah. Maksudnya saya jatuh daripada meja makmal kalau tak salah. Masa tu tengah bersihkan samping dekat siling lah. Kita orang buat kerja pembersihan. Ada 2 tempat yang saya terkena macam pressure lah. Yang pertama tu adalah pada bahagian kepala, bahagian belakang kepala saya. Dan yang kedua adalah pada bahagian tulang belakang saya, tulang punggung, macam cakap tulang punggung. Kemudian masa tu saya masih ingat saya hampir pingsan. Taklah pingsan betul-betul, tapi hampir pingsan sebab mungkin terhentak kan kuat. Dan efek daripada tu, mungkin kepala saya tak ada masalah sangat lah. Maybe one of the reason that saya selalu pening sakit kepala atau migraine adalah disebabkan oleh itu. Dan sakit belakang saya ada kemungkinan disebabkan itu jugalah. Saya tak tahu sebab saya tak pernah jatuh kat tempat lain. Saya cuma pernah jatuh masa tu saja. Itu adalah kecederaan yang paling teruk. Sekejap, saya duduk jap. Anda kena bertahan dengan saya sebab saya tak boleh nak berdiri terlalu lama, saya tak boleh duduk terlalu lama. So I have to sit down. Kejap. So tirah tangan saya pegang. Lepas daripada tu, after macam saya dah before saya agree dengan keputusan di mana saya nak buat di surgery, saya kena lalui banyak prosedur. Maksudnya you tak boleh jam terus pergi surgery. Bagi mereka yang ada kat luar sana mungkin ingat dia senang je nak dapat surgery kan. Tidak. Sebab you kena melalui beberapa proses sebelum itu, sebelum you layak untuk menghadapi surgery ni. Kenapa saya pusing otak saya ni? Sebenarnya macam progres dalam 5 tahun tu, saya memang banyak kali kena pergi klinik, pergi hospital. Dan selepas tu you kena hadap fisioterapi. Kemudian tak jalan juga dengan fisioterapi, tak jalan juga dengan ubat. Dia bagi you epidural steroid injection dekat tulang belakang. Yang tu pun you kena masuk OT room. Itu yang saya hadap pada bulan 1 tahun ni. Bulan 1 tahun ni, bulan 1 bulan 2. Sekejap. Bulan 1. Bulan 1 kalau tak salah saya. Saya hadap saya kena epidural steroid injection pada tulang belakang. Lebih kurang 1 bulan macam tu. I'm quite okay, tapi taklah
dia 100%. Okay? Sakit tu tak adalah berkurang 100%. Tapi I'm quite okay. Okay, 1 bulan sahaja. Lepas 1 bulan sakit tu datang balik. Okay? Saya tak buat apa-apa aktiviti yang lasak ataupun yang boleh membawa kepada saya sakit balik. Tapi I'm not sure what happened. Maybe saya punya tulang belakang memang tak boleh nak consider dah keadaan tersebut. Jadi saya pergi balik jumpa doktor dan doktor cakap the last option is you kena buat operations. Yang saya try untuk elak 2 tahun lepas. Okay, sebenarnya benda ni dah disuggest oleh doktor 2 tahun lepas dah. Okay, so masa dia suggest tu memang saya agak takut lah. Saya tak nak sebenarnya. Sebab saya sangat-sangat takut. So after tu apa yang berlaku, dan bila saya dah macam, saya mungkin sampai satu tahap di mana macam saya dah lantak lah nak buat apa pun. Okay, buatlah. Okay, kalau ini boleh buat saya baik, saya buatlah. Okay, so saya bersetuju untuk buat prosedur. So dia jadualkan saya buat operation pada hari Selasa yang lepas. So nak cerita masa operation tu, for me is so dah biasa masuk operation, tapi kali tu rasa macam agak berdebar sikit, tak tahu kenapa. Okay, bila saya dimasukkan ke ward, dimasukkan ke Dewan Bedah ataupun operation theatre, saya diberitahu oleh doktor yang saya akan dibius secara penuh. Itu memang saya dah diinform awal. So saya tahu kalau dibius penuh ni saya akan diintubate, maksudnya dia akan masuk tube dalam mulut saya, dalam my trachea. Okay, dan saya tahu selepas operation tu saya akan ada rasa sakit. Okay, sakit tekak. So saya hilang suara beberapa hari. Bukan hilang suara, macam saya sakit sangat nak bercakap. Dan yalah, maybe sebab intubate tu kan, dan dibius penuh. Dia masuk dalam Dewan Bedah tu, dia tak ada brief apa-apa. Dia just bagi tahu sebab saya dalam keadaan yang sangat sakit. Kaki saya memang sangat-sangat sakit. Saya masuk ataupun mengalih badan saya pun daripada katil ke katil bedah. Saya menjerit sebab terlalu sakit pada bahagian kaki saya. So tak boleh tahan dah. So masa doktor just bagi tahu, you have to be patient. You kena sabar dulu, tahan sikit. Dia bagi bius, injection bius pada bahagian tangan. Lengan buat apa? Okay, saya tunjuk pada anda sikit. Okay, ini adalah bius tersebut, tempat bius lah. Okay, dia bagi ubat bius dan saya pingsan. Alhamdulillah. Okay, prosedur saya lepas tu saya tak sedar langsung apa benda yang berlaku. Dan bila saya keluar daripada bilik operation, yang saya ingat saya mamai. Okay, saya bercakap bahasa Inggeris. Wah, hebat bius kesan bius. Yang saya ingat tu dia cakap 7 is my lucky number. Okay, itu yang benda yang saya ingat. So saya dah start sedar waktu tu. Bila saya start sedar tu, dia beritahu, okay, Mida, saya akan bawa you balik ke ward you. Okay, dan bila dia bawa saya balik ke ward tu, dan macam saya dah ada rasa sikit belakang, sikit sakit. Tapi masih lagi boleh tahan, maybe sebab bius masih ada. After 2 hours masih still okay. Saya masih boleh update saya punya status dalam WhatsApp. Okay, after operations. Dan saya tutup tangan. Okay, dan lepas tu saya berdiri kejap. Okay, lepas tu apa yang berlaku, dan lepas 2 jam tu, malam tu memang saya tak dapat nak tidur langsung. Dekat belakang saya, tulang belakang saya sangat sakit.
Okay, belum bangun lagi tu. Belum bangun. Belum berdiri lagi, saya dah start semacam saya just berbaring. Satu malam tu memang saya kena berbaring secara orang cakap menegak saja, macam melintang, apalah. Tapi you kena baring lurus lah sepanjang malam tu, memang sangat sakit. Dah lah tempat belakang tu kena bedah kan. And then kat situ juga you kena berbaring, so it's a bit painful, sakit sangat. Dan first time berdiri selepas macam 11 jam after surgery. Nak dibandingkan experience berdiri selepas operation bedah dekat perut ke apa ke, saya rasa itulah paling, boleh saya cakap, this is the most painful surgery yang I pernah hadap. Okay, I'm so sorry, itu biskut saya. So mana part saya nak tunjuk. Okay, so lepas dapat bangun berdiri, saya berjalan sikit, I feeling quite okay. Saya dah tak rasa sakit pada bahagian kaki saya, tapi saya tak boleh nak bagi tahu anda semua kalau lepas surgery terus anda akan baik. Tidak. Saya memang tahu dia akan macam roller coaster, you punya progress tu lah. Dia tak akan 100% you akan terus rasa okay. Okay, tapi you feeling much better than before. Before this, saya tak dapat nak berdiri lama. Even 5 minutes saya dah start untuk rasa sangat sakit, dan saya terpaksa cari tempat duduk untuk duduk. Even duduk pun sakit, baring pun sakit, tidur pun sakit. Every time you buat kerja atau aktiviti, you akan rasa sakit. So thankful sebab you dalam duduk, berdiri, you boleh rasa okay. Even though you kena kena cari tempat yang mungkin agak stabil untuk you berdiri, dan tempat yang stabil untuk you duduk, supaya dia tidak torture ataupun bagi sakit you punya tulang belakang lagi. Okay, so itu 24 jam selepas surgery. Saya boleh bagi tahu anda itu adalah momen yang sangat-sangat perit untuk anda hadap. After 24 hours selepas surgery itu memang very painful, sakit sangat-sangat. I cannot imagine how saya boleh explain dengan anda macam mana sakitnya. Tapi sakit yang anda hadapi tu taklah sesakit yang anda hadapi selama anda berhadapan dengan sakit saraf. Okay? Maksudnya dia masih boleh ditahan dan ditanggung. Dan after 48 hours, kalau 24 jam tadi sakit kan, 48 jam selepas surgery lagi sakit. Sebab saya dah balik rumah. Okay, pada waktu tu saya dah balik rumah. I make myself comfortable dekat rumah. Rasa sedikit selesa daripada emotionally. Okay, emotional daripada segi emosi tu lebih okay, sebab you dekat rumah, you asal lebih selesa berbanding dekat hospital. Even though dekat hospital saya dapat executive room, saya duduk executive room, memang sangat selesa dekat sana, tapi I feel more comfortable dekat tempat rumah saya sendiri. So dekat rumah tu rasa okay sikit lah. Okay, cuma itu daripada segi emotional sebab you dekat rumah. Tapi kalau nak dicakap pasal sakit, 48 jam tu lagi sakit daripada 24 jam tadi. Saya tak pasti kenapa. Maybe sebab bius itu dah hilang, dah sepenuhnya dah hilang. Jadi nak mandi susah, nak urus diri susah. Jangankan nak mandi kan, nak bangun daripada tempat tidur, nak beralih daripada you baring macam ni kepada macam ni kepada macam ni, tu dah cukup sakit. Saya sampai orang cakap meracau, saya marah semua orang. Okay, sebab saya dalam keadaan yang terlalu sakit. Okay, dan saya tak pernah macam tu. Even though before this ada banyak kali surgery ataupun kesakitan yang saya alami, tapi itulah pertama kali saya rasa saya macam saya daripada segi emosi saya sangat tidak stabil. So mungkin dalam keadaan terlalu sakit lah. Okay,
dan orang yang menjaga saya memang kena banyak sabar lah waktu ketika itu, 48 jam. Dan after 48 hours, malam tu saya dah rasa feeling much better, lebih okey, lebih sihat. Dan sekarang saya boleh berdiri, boleh bercakap dengan baik. Suara saya pun dah keluar balik. Okay, saya punya tekak pun dah feeling much better daripada sebelum ini, much better daripada sebelum ini. Dan saya rasa sihat balik. Okay, walaupun taklah sepenuh jam. Saya duduk, saya tak boleh berdiri lama, saya tak boleh duduk lama. Okay, kejap. Okay, so 72 jam. Okay, itu yang saya dapat cerita dengan anda. 3 hari yang sangat tough untuk saya. Dan ini dah 20 minit. Okay, so video ini agak panjang, saya takkan edit. So saya malas nak edit. Okay, doakan saya cepat sembuh. InsyaAllah, maybe kalau berkesempatan saya update pada anda lah after 1 week ke 2 weeks ke. Okay, after saya buat follow up selepas ini ke, maybe saya akan buat update kalau saya rajin. Doakan saya akan cepat sihat. Saya terima kasih sangat pada anda semua yang mendoakan saya, mendoakan kesihatan saya. Okay, wish all of you, okay, the best dan rahmat untuk semua dunia dan akhirat, dan semua diberi kesihatan yang baik. Stay safe and stay healthy, right guys? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.